الشأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قد مسحلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, yang pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan rahmat, inayah, taufik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, yang penuh dengan sebuah kekurangan, ketaksiran, menjadikan kita yang tak sempurna ini mendapatkan nikmat yang sempurna. Jadi moga-moga ketika mana Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan ini ke atas kita, ianya menjadikan kita ini semakin mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau pada segala kurniaan yang Allah Ta'ala bagi itu menjadi sebab kita semakin mendapatkan muka daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sangka dengan ilmu menjadikan kita orang yang mulia, maka kita jangan lupa pada azazil. Kalau dengan sebab ibadah menjadikan kita mulia, maka jangan juga kita lupa kepada azazil. Kalau kita sangka dengan kesalehan, ketaatan yang kita laksanakan itu menjadi sebab untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan juga kita lupakan kepada azazil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab yang paling bahaya dalam menuntut ilmu ini ialah ketika mana ilmu itu tidak menjadi penunjuk jalan kehidupan kita. Itu dalam suratul Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah wajibkan kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, kita mengabdikan diri ke hadrah Allah dulu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya sanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Pertolongan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ini jalan yang lurus. Allahumma shalli ala sayyidina.
Jalan yang lurus ni jalan yang macam mana? Jalan yang padanya Allah Ta'ala kurniakan nikmat. Bukan jalan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan jalan yang menjadikan kita sesat. Allah SWT. Pada setiap kali sembahyang, setiap kali rakaat, kita minta perkara ni dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala wajibkan pula kepada kita untuk baca ayat ni. Untuk apa ni? Untuk mengingatkan kepada kita jangan mudah terleka dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Ada orang dia sangka bila dia mengaji, dia telah pun mendapatkan limpahan cahaya kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Tanpa dia sedar, hak dia mengaji itu dia faham kot lain. Pasal itu Nabi SAW ajak kat kita, yang mana doa ni saya baca setiap kali sebelum kita mula kuliah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ni doa Rasulullah SAW. Nabi baca doa ni. Walhal Nabi itu Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Kita tahu, tapi tahu tu tak guna untuk kita. Kita reti, tapi reti itu tak menjadi manfaat untuk diri kita. Kita faham, tapi faham itu tidak mendatangkan kehambaan kita kepada Allah. Macam orang mengaji tauhid ni, kita baca kitab tauhid ni, cerita bab tentang Allah Ta'ala. Sejauh mana setakat kita duk baca kitab ni mendatangkan keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Hal tu yang kita nak kena takut. Allah SWT. Sebab masa kita balik esok, Allah takkan tanya berapa banyak kita mengaji, tapi Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan segala amal yang ada pada diri kita. Itu yang ada hadis Nabi SAW. Seorang hamba ni dia dihadapkan ke hadrah Allah. Pada ketika tu timbangan mizannya banyak dengan amal soleh. Dan dia reling mata dia tengok belah kanan dia. Banyak amal dia. Allah SWT, banyaknya amal dia kata. Dia tengok belah kiri, tak banyak sangat jahat dia. Ada banyak juga, tapi tak dibandingkan dengan hak baik tadi ni. Baik lagi banyak. Bergunung-gunung, bergunung-ganang, penuh sampai ke belakang, sejauh mata memandang. Banyak amalan dia. Allah SWT. Bila dia tengok belah kiri, dia nampak amal jahat dia ni tak sebanyak yang baik tadi. Dan dia reling balik belah kanan. Bila mana dia tengok balik, amal yang dia tengok sejauh mata memandang tadi tiba-tiba hilang bagaikan debu. Allah Ta'ala tukar lagu tu ya. Kenapa? Allah kata kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dulu hang buat ibadah, maka ibadah itu aku berikan balasan. Akan tetapi ketika mana ibadah itu bukan dikerjakan kerana aku, maka hari ini aku tolak amal tersebut. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi perjuangan hidup kita ni sebenarnya adalah perjuangan untuk menjadikan amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita duk mengaji ni sebab tu. Allah SWT. Kita nak jadikan amal kita ni Allah Ta'ala terima tu ya. Kenapa? Amal kita dah letak banyak tara mana. Kita nak bangga dengan solat kita depan Allah Ta'ala esok. Boleh ya? Kita nak bangga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan puasa kita di hadapan Allah Ta'ala esok. Boleh ya? Kalau mampu puasa sunat setiap hari pun belum tentu kita mampu melaksanakan tuntutan puasa yang sebenarnya. Nafsu kita masih liak. Ya Allah. Kita kenal diri kita. Kadang tu dah tua tapi tak sedap kata tua. Allah SWT. Tak larat dah, tapi duk berasa macam larat lagi. Sebab apa? Nafsu dia tak pernah tua. Muda setiap masa. Pergi tanya tengok pakcik-pakcik hak umur 60, 70, hak bini dah tak ada. Tanya dia, kalau ada makcik umur 80 nak nikah dia nak. Kalau kata ni ada seorang nak darah dia teringin sungguh nak kahwin dengan pakcik umur 70.
Umur berapa? 18 agak-agak. Mata tak nampak jadi nampak. Kenapa? Dan perkara tu tak salah. Kerana apa? Fitrah yang Tuhan dah buat kat kita lagu tu. Bila kahwin maka selesai. Tak jadi masalah pun benda tu. Tapi yang saya bawa cerita tu, nak bagi tahu keadaan nafsu kita yang memang takkan pernah tua sampai bila-bila. Dia lihat. Jadi kalau kita tak pandu dengan agama, tak pandu dengan syariat, maka dia akan merosakkan kita. Jadi hak kita mengaji ni yang ni sebenarnya. Supaya ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita laksanakan, menjadikan kita ini hamba di sisi Allah Ta'ala. Kita nak hak kita buat ni menjadikan kita diterima oleh Allah, diiktiraf oleh Allah, hang memang hamba tu. Sebab tu penyaksian dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya dinilai pada saat hadir khusyuk dalam solat. Betul Allah suruh kita baca benda tu, supaya kita peringat diri kita, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengabdikan diri, ya Allah. Tapi masalah masa sebut benda tu pun tak rasa. Tak rasa yang kita ni hamba Tuhan. Kita jadi hamba kepada ibadah. Macam mana hamba kepada ibadah? Bila selesai buat ibadah, kita rasa puas. Kita tak pernah risau pun amal itu Allah terima ke tak terima. Jadi sebenarnya kita buat untuk siapa? Jadi kita mengaji untuk menghadirkan rasa tu. Kita mengaji ni sebab nak hadirkan rasa kehambaan dengan Allah Ta'ala. Kan sebab nak hujah depan orang. Esok kalau orang mai tanya kita, apa dalil wujud Allah Ta'ala? Dia boleh syarah. Bagi ni, sini semua. Dah, bukan. Saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang ni dulu saya kenal dia, ayah pada kawan saya. Orang panggil dia Haji Omar Lanai. Sebab dia duduk dalam pondok Lanai tu 10 tahun dah. Masa zaman saya kecil tu, dia dah 40 tahun dah dalam pondok. Daripada mula pondok Lanai tu buka, sampai pada ketika tu dia masih duduk. Dan sampai hari ni dia masih duduk dalam pondok. Dan dia tak pernah mengajar. Ulang mengaji kitab ni tak hafal. Dia bukan kerja apa, dia mengaji ya. Ya Allah SWT. Haji Umar ni dia mengaji ya. Ya Allah SWT. Dia tak kerja. Tapi anak-anak dia semua jadi orang. Ya Allah SWT. Bila orang minta dia mengajar, dia kata dia tak kerti nak mengajar. Tapi ilmu itu terzahir dalam hidup dia. Macam mana? Bila mana anak-anak dia jadi orang lepas. Allah SWT. Anak dia seorang syahid kat Syria. Allah SWT. Hebat tarbiyah. Ini menunjukkan apa ni? Itulah yang dimaksudkan dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bila ilmu dia tadi, dia jadi panduan dalam hidupnya. Jadi kita tak mau yang Allah Ta'ala bagi kat kita, yang merupakan kebaikan demi kebaikan ni, menyesatkan kita, tak mau. Sebab tu guru saya banyak kali pesan, dia kata, sesat dalam gelap tak apa lagi. Pasal apa? Nak patah balik cuma perlu cari cahaya. Tapi yang paling bahayanya kalau kita sesat dalam cahaya. Sebab apa? Nak patah balik kat mana? Kita duduk dalam terang, tapi tak nampak jalan. Nak cari jalan lagu mana? Maka inilah yang menjadi sebab kebinasaan bagi Azazil. Ketika Allah jadikan hidup dia dipenuhi dengan cahaya, cahaya itu menyesatkan dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Baik. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah jaga kita. InsyaAllah. Amin. Jadi, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi. Amin. Pembahagian hukum dalam syariat, maka ni fasal yang kita masuk setelah mana kita bercerita tentang hikayat Abu Dahri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hikayat Ad-Dahri. Allahumma salli. Itu kisah Imam Abu Hanifah dengan seorang laki-laki yang cuba nak menyesatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kita masuk dalam pembahagian hukum, yang mana dalam syariat ini terdapat yang namanya hukum.
Maka hukum ni apa sebenarnya? Dan apakah pembahagian hukum? Baik. Maka kata musannif, innal hukmal aqliyah, bahwasanya yang dibangsakan akan hukum itu dengan akal. Yang dimaksudkan hukum itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adalah al-aqliyah, yang boleh diterima oleh akal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kata hukum ni apa dia? Yang tak memberatkan akal. Macam orang buat undang-undang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, traffic light, lampu merah berhenti. Orang susah nak faham tak? Susah. Merah berhenti. Orang nak fikir siapa? Merah siapa bukan oren? Ada. Orang terima ke tak? Satu dunia faham bahasa merah berhenti. Faham? Kuning laju. Bukan kat Malaysia je perangai tu, memang macam tu semua. Allah sebab. Hijau jalan dia kata. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa diterima oleh akal? Mudah untuk faham. Sebab tu berkait dengan hukum syarak, tak ada satu pun yang terkeluar daripada akal. Lepas tu musannif kata innal hukmal aqliyah, bahwasanya yang dikatakan hukum yang bangsa akal itu. Baik. Maka kata musannif lagi, bermula makna hukum itu. Jadi kita nak cerita hukum ni apa dia? Maka terjemahan bagi makna hukum itu apa dia? Kata musannif, iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan. Makna kata menetapkan akan suatu pekerjaan. Penetapan terhadap pekerjaan itu sebahagian daripada makna hukum. Atau menafikan dia. Makna kata apa? Menafikan pekerjaan tadi ni. Kena buat, tak kena buat. Boleh buat, tak boleh buat. Maka tu maksud hukum. Dan yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu. Jadi yang menjadikan penetapan terhadap kena buat ataupun nafi ataupun tak perlu buat, itu ada kalanya syarak dan ada kalanya akal. Jadi penetapan terhadap satu-satu pekerjaan yang kita boleh buat ataupun tak boleh buat, kena buat ataupun jangan buat, mai daripada dua saja kata musannif, iaitu ada kalanya syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai daripada hukum syariat. Apa dia? Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kata Quran dan sunnah tu. Sunnah ni dia luas tuan-tuan. Sunnah ni bukan hanya sekadar pada perkataan. Sunnah ini juga termasuk merangkumi pada perbuatan Rasulullah. Ada orang dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tak pernah cakap pun suruh berzikir ramai-ramai lepas sembahyang. Dia kata lagu tu. Jadi siapa yang buat bid'ah. Betul ya? Orang hak zikir ramai-ramai ni dia tak jadi sunnah lah. Sunnah tuan-tuan. Kenapa jadi sunnah? Kerana perbuatan Rasulullah lepas sembahyang Nabi buat apa? Dan amalan ini dibuat oleh para sahabat. Yang menjadikan hukum tu kuat pasal apa? Ketika mana hukum itu mai daripada jumhur ulama. Pasal apa? Jumhur ulama ni dia menjadi salah satu daripada sumber penetapan hukum. Karena mustahil ulama itu bersepakat pada perkara yang batil. Faham? Mereka bukan duduk sekali bincang pakat nak buat hukum tak. Mereka mengeluarkan hukum dan hukum itu sepakat. Ulama ni dia baca dia mengaji, dia keluar macam ni. Hak ni pun keluar sini, keluar ni. Tengok sama. Maka tu yang disebutkan sebagai jumhur. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi mai daripada mana? Mai daripada salah satu sumber dia yang pertama syarak. Jadi penetapan terhadap satu-satu hukum kena buat ataupun tak kena buat ni pertamanya ada kalanya mai daripada syarak kata musannif.
Dan ada kalanya akal. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada kalanya dia mai daripada syarak dan ada kala mai daripada akal. Contoh macam mana? Zaman Rasulullah dulu tak ada orang guna handset. Tak ada orang guna telefon. Maka pada ketika tu bagaimana nak menetapkan hukum telefon boleh guna ke tak boleh guna? Maka kena guna akal. Faham? Jadi puak-puak hak yang King Pak Wahab ni Allah SWT, dia tak ada akal itu jadi gitu. Habis semua salah. Allah SWT. Kalau hak bab depa okey. Tapi kalau mai kat orang semua tak betul. Orang kata ustaz cuba belajar berlapang dada. Kita berlapang dada. Pada pengisbatan hukum ni kita berlapang dada. Mana kata kalau dia kata nak buat macam tu, dia macam ni, tak apa silakan. Tapi yang kita tak boleh tolerate dengan mereka ni pasal kalau hukum tu mai daripada kita, dia kata tak betul. Jadi yang buatkan mereka jadi tak betul ni pasal mereka duk kata orang tak betul. Betul ya? Faham tak? Mereka kata mereka je betul. Tu masalah. Talqin kat kubur tak boleh. Tazkirah atas kubur boleh. Kan mengkut ayun tu. Benda sama. Betul tak? Talqin ni apa? Tazkirah juga. Ketika mana datang padamu dua malaikat kan, Tok Imam baca atas kubur. Allah SWT. Tok Imam cakap dengan mayat kan cakap dengan orang hidup. Kalau cakap dengan mayat, orang hidup bakat balik lah semua. Tok Imam sorang-sorang semua. Mayat pun jawab kat bawah, baik Tok Imam. Terkejut mati sakit jantung Tok Imam tak? Tadi ke bumi mayat ni ke bumi Tok Imam kan? Betul tak? Talqin tu bukan pada si mati, talqin kepada yang hidup supaya mengambil ibarah pada kematian. Tiba-tiba mai kat depa, oh tak boleh talqin bid'ah. Depa buat tausiah tak apa pula. Duduk atas kubur, duduk atas tazkirah. Pasal apa? Kita mengambil ibarah daripada kematian. Kan mengkut ayat. Faham tak ni? Jadi pasal apa duduk jadi bahas bab-bab macam tu? Akal depa tak fungsi sepenuhnya. Jadi sebab tu musannif bagi tahu isbat akan hukum tu mai pada dua. Hak pertama mai pada syarak, yang kedua dia mai pada akal. Jadi ketika mana satu-satu hukum yang dikeluarkan daripada akal, dia tak sampai akal dah. Faham tak? Jadi puak-puak ni pasal apa jadi tu? Bahasa mudah dia gila. Sebab orang yang tak cukup akal ni adalah orang gila. Dia faham ni. Jadi ni kita nak bagi mudah faham. Jadi jangan cepat sangat meletak pada satu-satu hukum yang kita tak boleh nak faham. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada kalanya adat. Jadi hukum ni mai daripada mana? Penetapan hukum ni berlaku pada tiga keadaan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama mai dengan sebab syarak. Yang kedua mai dengan sebab akal. Akal boleh terima. Dan yang ketiga mai atas sebab adat. Jadi hukum adat salah tak? Contoh buat baca Yasin setiap malam Jumaat. Dekat mana salah dia? Faham tak? Kat mana salah dia? Salah dia pasal tak menjemput kami jadi khalifah. Kalau jemput kami jadi khalifah, bayar 5,000, tak salah lah. Faham ni? Jadi pada adat benda tu tak menyalahi akan syariat. Benda yang memang Nabi buat. Baca Yasin benda Nabi suruh. Nabi suruh baca Quran tak? Dah tu nak berkelahi apa? Oh salah pasal kita meletakkan hari khusus untuk baca Yasin. Siapa cakap hari khusus? Ada kita kata baca hari Jumaat jadi dosa dah. Pergi tanya orang yang baca Yasin malam Jumaat, tanya dia, kalau baca Yasin hari Rabu dosa. Siapa hak jawab dosa tu masuk geng mereka juga. Pasal tak pernah lagi saya jumpa satu orang yang kata Yasin cuma boleh baca malam Jumaat saja. Pernah jumpa tak?
Datanglah kot, saya tak ada jumpa tuan-tuan jumpa. Kalau jumpa saya nak pergi juga tengok tang mana kampung lah. Pelik lain macam. Tak pernah jumpa tuan-tuan. Buat baca kahfi malam Jumaat salah. Jadi pada adat perkara itu kita buat atas kerana kebaikan yang boleh kita ambil sama-sama. Maka tu juga menjadi sumber kepada hukum. Dah zaman Nabi SAW dulu naik unta. Sebab adat pada ketika tu nak pergi mana-mana naik unta. Mai zaman lah jenuh cari unta. Siapa tuan-tuan naik kereta kancil tu? Kancil unta kan jauh beza. Faham. Jadi mudah kalau kita faham ni mudah. Dia tak kelih pun orang. Jadi ni sumber penetapan hukum. Allah SWT. Baik. Maka sebab itulah terbahagi hukum itu kepada 3 bahagi. Kata musannaf, sebab itulah hukum itu terbahagi kepada 3. Yang pertama hukum syarak. Sebab apa? Sebab ada kalanya hukum itu mai dengan sebab syarak. Yang kedua hukum akal. Karena ada kalanya hukum itu mai dengan sebab pertimbangan akal. Allah SWT. Dan yang ketiga mai dalam keadaan namanya hukum adat. Allah SWT. Kenapa? Karena adat pada ketika itu tidak bersalahan dengan syarak. Allah SWT. Mujuk buat baca Yasin malam Jumaat, kurang berasa juga baca Yasin. Bang kena dengan geng-geng Pak Wahab tu, cuba tanya mereka, bila lah baca Yasin? Faham tak? Jadi 3 hukum ni Allah SWT, 3 nama penetapan hukum ni, syarak, akal, adat. Maka mula-mula sekali yang jadi panduan kita hukum syarak. Mana kata nak beramal dengan hukum adat boleh, ketika mana hukum adat ini tidak menyalahi akan hukum syarak. Jadi zikir ramai-ramai lepas sembahyang, adat kita macam tu. Faham? Boleh tak amal? Boleh. Kerana tidak menyalahi akan hukum syarak. Nak beramal dengan hukum akal, Allah SWT. Contoh bila kita cerita tentang wujud Allah Ta'ala, tak perlu pun kepada dalil naqli, tak perlu kepada ayat Quran. Sebab apa? Dalil wujud Allah Ta'ala ni boleh diisbatkan dengan akal kita je. Mustahil satu-satu benda berlaku tak ada pencipta. Faham? Jadi boleh tak beramal, boleh tak pegang dengan dalil tu? Boleh tak? Boleh. Pasal apa? Tidak menyalahi akan hukum syarak. Tak bersalahan pun dengan naqli tadi ni. Dalil naqli namanya. Allah. Baik. Dan hanya sungguhnya menyimpankan oleh musannif akan atas hukum akal, tiada hukum syarak dan tiada hukum adat. Kerana bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal jua, tiada dengan hukum syarak dan adat. Jadi musannif kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyimpankan oleh musannif atas hukum akal. Jadi bila musannif nak cerita tentang Allah Ta'ala, cerita tentang zat Allah Ta'ala, maka musannif lebih banyak membawa akan hukum akal, bukanlah daripada hukum syarak, dan tiada akan hukum adat. Karena apa? Bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu, nak bagi kita faham tentang zat Allah Ta'ala ni, kata musannif, hanya cukup dengan hukum akal juga. Hukum akal ini pun kita dah boleh faham tentang zat Allah Ta'ala. Allah SWT. Jelas? Baik. Macam orang bawa dalil beriman dengan Allah Ta'ala. Apa dalil? Qul huwallahu ahad dia. Orang tu cakap Arab pun tak erti. Dah kali boleh faham tak Allah tu Esa, sampai sudah tak erti pun. Jadi bila cerita bahawa hukum akal lagi senang faham. Bolehkah Tuhan ni banyak? Tak boleh. Pasal kalau Tuhan banyak, habis kelih Tuhan. Betul tak? Allah SWT. Siapa orang kahwin, dia berkelih. Suami kelih dengan isteri, isteri berkelih dengan suami. Pasal
isteri tu tak sedap, kata dia tu kena ikut pemimpin keluarga. Hari ni dia nak jadi ketua keluarga, macam mana lelaki juga. Lelaki kena jadi ketua, dia pun nak jadi ketua. Kelih tak? Itu kelih. Allah SWT. Faham ni? Jadi macam mana nak selesai Ustaz? Pasal tu bini cakap saya ikut je, malah nak kelih dah. Biar dia jadi ketua, saya jadi pengikut dia dah. Tanpa dia sedap, tu tanda akhir zaman. Jadi kok mana pun jadi suami kena keras juga lah. Kena bagi dia faham, hak ketua ni aku, bukan hang. Guru saya dulu tapi ni lulak sikit lah tuan. Zaman saya mengaji lah, ada seorang guru saya, nama dia Ustaz Muhtar, Allah SWT. Masa dia baca kitab fiqah ni, Allah SWT, dia kata pasal apa orang perempuan tak boleh jadi imam ni dah. Orang perempuan lah ni, hak laki semua dia nak buat, dia kata hak kesamarataan. Dia kata tak payah susah-susah nak berkali dengan orang perempuan ni, dia kata. Sebab macam mana pun dia tetap perempuan dia dah. Tak, kami perempuan pun boleh buat apa lelaki buat. Dia kata sungguh lah dia dah. Okey lah dia kata, kalau nak jadi imam juga, nak jadi pemimpin sama macam lelaki-lelaki, boleh. Buat benda hak orang lelaki buat, macam mana orang lelaki buat dia. Kami tanya, buat lagu mana Ustaz? Pergi berdiri, dia kata, diri satu tempat, buat garisan, diri belakang garisan. Lawan kencing siapa paling jauh dia dah. Macam dia kata siapa paling jauh dia menang aja. Boleh tak? Kalau lak lah. Tapi sungguh lah. Rupanya hikmah Tuhan buat lagu tu nak bagi sedap diri. Allah SWT. Tang tu pun hang tak boleh buat dah. Hang tak boleh lawan. Jadi hak Tuhan dah tentu kena ikut lah. Hebat lagu mana pun kita, cengih lagu mana pun kita, tak boleh lari daripada fitrah yang Tuhan dah buat atas kita. Jadi kalau setiap orang ikut apa Tuhan kata, ikut apa yang Tuhan dah tentukan, hidup jadi aman tak? Sebab tu dia akan mai esok satu zaman ketika mana bawah pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Zaman tu semua orang tak merasakan masalah, bahkan dunia ni Allah bagi sebanyak-banyaknya. Ketika itu nikmat bersedekah telah ditarik oleh Allah Ta'ala. Orang mai pada jauh nampak debu penuh ni, ingat mai minta sedekah, orang pakat lega. Alhamdulillah ada juga orang nak mai minta sedekah. Rupa-rupanya dia pun buat main duit banyak juga. Mai berdebu-debu ni dalam hadis Nabi SAW. Nabi cerita sampai tahap tu. Punya sampai masa tu dunia ni tak ada nilai. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan kalau rasa nak kaya sangat, nak simpan sangat duit, hidup pada zaman tu. Tapi masa tu nikmat sedekah tu dah tak ada dah. Macam siapa pun tak mau terima dah, semua kaya masa tu. Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan, bila mana tuan-tuan tengok sekolah-sekolah agama sekarang, masjid-masjid pun banyak dah kan. Mula ada sumber pendapatan sendiri, tuan-tuan kena susah hati. Pasal apa ni? Itulah menjadi tanda keberkatan dalam rezeki kita ni dah kurang. Pasal kita tak ada tempat nak bagi lah. Nak bagi lagu mana? Masjid pun dah ada sumber dia sendiri lah. Sekolah pun dah ada sumber dia sendiri lah. Dia dah tak harap kat kita dah, tak minta tolong kita dah. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebaikan tu mula makin kecil untuk diri kita. Macam awal-awal saya sebut tadi, kita dah ibadah pun tak banyak atau mana. Betul. Jadi kita nak bawa apa esok? Sedangkan peluang nak buat duit ni kurang. Allahumma salli. Faham tak? Jadi sebab tu kata musannif Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal jua. Tiada dengan hukum syarak dan adat. Baik, kita masuk pada ta'arif hukum akal. Maka kata musannif, maka ta'arif hukum akal itu, yang dimaksudkan hukum akal itu apa ta'arifnya? Iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Iaitu menetapkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya, daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Allah SWT. Dan tiada terhenti atas hantar oleh orang yang menghantarkan. Apa maksud kata musannif ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad?
Yang dimasukkan ta'rif hukum akal ni apa dia? Iaitu tujuannya untuk menetapkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan. Maksud nak bagi satu benda ni kita boleh buat. Faham? Tu hukum akal, menetapkan satu pekerjaan atas suatu pekerjaan. Mana kata nak buat benda ni, dia kena buat benda ni. Nak dapat faham tentang wujud Allah Ta'ala, maka hang kena buat benda ni, baru hang dapat faham. Itu makna dia. Atau menafikan dia daripadanya, iaitu menafikan dia daripada buat kerja tadi ni. Daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Faham? Mana kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana ni? Dia duk ulang buat benda yang tak betul. Nak kenal, nak tahu tentang wujud Allah Ta'ala, tapi dia buat benda yang menyebabkan dia tak faham tentang wujud Allah Ta'ala tadi. Contoh lagu mana? Dia pergi Mekah, baru dia berasa Tuhan perhati dia. Kes tu tak ada orang yang dekat Malaysia free hair, sampai dekat Mekah free hair juga. Hatta sajad pun sampai kat Mekah pakai telekung. Padahal dia jantan. Pasal dia kata apa? Rupa saya perempuan dah, dia dah. Kena tutup dia dah. Tu yang pergi Mekah pakai telekung. Keluar daripada Mekah tinggal bikini saja. Faham lagi? Allah SWT. Pasal apa lagu tu? Pasal apa lagu tu? Sebab pada akal dia, dia cuma faham kata Tuhan ni cuma ada kat Mekah kan? Jadi luar pada Mekah Tuhan tak ada. Tu yang dia buat suka hati dia. Tuan-tuan pergi buat umrah, Allah SWT. Sampai kat tanah haram, berani nak cakap lebih kurang. Bini kita pun masa kat tanah haram paling baik. Bila dari syurga macam tu. Allah. Ni nak gelak sakan ni macam ada pengalaman kan. Dia terkenang balik tu, sungguh Ustaz kata tu sungguh dah. Saya rindu bini saya dekat Mekah dah. Balik-balik pakai lama. Bukan makcik sinilah. Makcik-makcik maklum sini alhamdulillah semua solehah bidadari belaka. Ni tempat lain. Ya Allah sallallahu Muhammad. Faham? Jadi tujuan hukum akal tadi ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ta'rif dia adalah untuk menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba. Dia duk buat benda sama tu faham? Dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Allah SWT. Baik. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat, kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Jadi kalau Allah SWT Muhammad, bila orang tu Allah SWT Muhammad, dia tak berhenti atas berulang-ulang itu, kita tak sebut dia sebagai hukum adat. Sebab apa? Karena ia terhenti atas berulang-ulang dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh orang yang menghantarkan dia, itu hukum syarak. Allah SWT. Kerana ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak, menghantarkan dia, dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi seperti lagi akan datang sebutnya. Baik. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat. Yang dimasukkan dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu, apa dia? Iaitu hukum adat maksudnya. Kerana apa? Kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia, itu hukum syarak. Hak tadi ni tiada terhenti atas berulang-ulang dari segi perbuatan. Faham?
Dia buat dulu. Faham? Hak dia buat tadi ni tak berhenti. Maksudnya, tu maksudnya. Dia berkait dengan perbuatan. Hak tu kita panggil dia sebagai hukum adat. Benda orang duk buat lah. Faham tak? Dia tak masuk dalam hukum akal. Sebab akal ni duduk tang ni. Hukum adat ni duduk pada perbuatannya. Jadi kata musannif nak bagi tahu dan keluar dengan kata. Yang dimasukkan dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat. Itu maksudnya. Tak berhenti pada berulang tadi ni, maksudnya duk buat lah. Allah SWT duk ulang buat. Bila duk ulang buat, hak tu nama dia hukum adat. Macam hukum adat yang berlaku sekarang, kalau cerita bab sakit. Allah SWT. Bila sakit, orang pergi hampak sejadah, cari Tuhan dulu ke, pergi cari doktor ke? Faham? Ada orang bila dia demam, dia pun pergi mana? Pergi ambil semayang kan? Nak semayang, minta bagi Tuhan bagi lega demam. Kita dengar anak kita demam, pergi ambil semayang, macam tu kan? Kalau kita abang ada ni yang pergi cari Panadol, telan Panadol, dia lega demam. Tu maksudnya apa tu? Tu hukum adat tu. Benda yang berkait dengan adat, kebiasaan yang kita duk bisa buat. Tu maksud dah. Faham tak? Baik. Kerana apa? Kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Sebab benda tu dia duduk pada berulang-ulang tadi ni, duk ulang buat. Tu maksud dia. Jadi nak mudah faham kata hukum adat ni macam tu. Boleh? Baik. Habis bab tu dah. Jangan ulang dah. Dia ulang baca, dia pening balik. Dia baca kitab ni memang lagu tu. Dia kena ulang. Kadang kita tak faham. Sebab kitab Jawi lama ni, dia duk ulang macam tu. Tak boleh ke guna bahasa mudah? Dulu rentan saya pun macam tentang tak. Tapi sebenarnya ada hikmah yang besar pada struktur penulisan bahasa kitab Jawi lama ni. Apa hikmah dia tentang? Bila kita ulang baca, ingat tak? Lepas tu kita mengaji kitab kuning, kita lagi cepat ingat isi dia berbanding mengaji kitab hak baru ni. Baca kitab kuning ni macam mengaji kitab Arab. Pasal apa? Dia ada mubtada', dia ada khabar. Dia ikut kaedah penulisan bahasa Arab. Itu yang kita duk ulang baca tu. Dan bila boleh dah faham dah, dia tak hilang lah. Pasal apa? Duk ulang. Itu hikmah lah. Sebab tu orang kata kitab kuning ni lebih berkat daripada kitab baru. Bukan maksud lebih berkat ni kitab baru tak ada berkat, tak. Berkat tu lagi banyak dekat kitab kuning. Faham? Cuma kitab kuning ni lagu ni lah. Dia cemuh dah sikit mengaji. Pasal apa nak kena puas otak. Kalau mengaji kitab kuning mengantuk, memang tak faham. Saya biasa dulu mengaji dengan Baba Khairul. Masa tu Baba Khairul baru buka pondok Gajah Toyak. Tahun bila lama dah. 2000 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 2010 2009. Masa tu Baba Khairul pondok dia baru buka. Kami pergi mengaji dekat pondok Baba ni lepas main futsal. Pergi mengaji ngantuk. Tok guru mengajak kat depan, kita pun mengangguk faham kat belakang. Itu. Tak berhenti hangguk. Allah SWT. Apa? Ngantuk. Mengaji sejam lebih kat 2 jam. Hak ingat 3 patah kataan. Adapun nur itu wallahu alam, tak tahu. Hak tu lah. Allah SWT. Baik. Okey, sambung sikit. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia itu hukum syarak. Jadi yang dimasukkan dengan hukum syarak, Allah SWT kata musannif, bila mana perkara itu dihantar oleh orang yang menghantarkan dia. Siapa ni? Rasulullah. Allah sampai perintah, Rasulullah sampai kat kita. Makna kata hantar oleh yang menghantarkan dia.
Dia beritahu hukum lagu ni, buat lagu ni. Jadi kerana ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia. Serius apa? Sebab apa disebutkan sebagai hukum syarak? Pasal perkara tu mai atas kerana Nabi yang menghantarkan perkara tersebut pada kita. Maklumat tentang hukum tadi ni mai daripada Rasul, maka tidak ada perbalahan lagi dah, tak perlu tanya lah. Nabi bagi tahu Allah suruh semayang. Kita tanya ada dekat Nabi, pasal apa kena semayang? Faham? Tak ada orang tanya soalan tu melainkan orang yang tak mau semayang. Macam kita tak reti. Kita tak reti. Contoh Allah SWT, kita ni nak bawa kereta. Kita tak nak bawa kereta tapi tak reti bawa kereta. Tanya orang, nak bawa kereta ni lagu mana? Kawan dia kata hang kena pergi belajar kat sekolah, belajar bawa kereta. Kita tanya dekat dia, pasal apa nak kena belajar kat sekolah bawa kereta? Tanya lagu tu tak? Faham ni? Tentang nak ambil lesen, orang kata kena pergi ambil dekat institut memandu, baru dapat lesen. Kita tanya dekat dia, pasal apa tak ambil kat GPJ terus ya? Dan kita ikut tak? Siapa kita ikut? Sebab kita nak. Sama juga dalam bab menjadi hamba. Bila sampai kat kita perintah kerjakan sembahyang, dirikan sembahyang, perlu tanya. Jadi bila tanya tu pasal apa? Pasal tak mau jadi hamba. Jadi perkara tersebut terhenti atas orang yang menghantarkan Rasulullah. Yakni syarak menghantarkan dia dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi, seperti lagi akan datang sebutnya. Jadi yakni syarak itulah yang dimaksudkan tadi. Yakni syarak tu apa dia? Menghantarkan dia, itu maksudnya. Yang dikatakan syarak tu, hukum syarak tu apa? Yang kata syarak apa? Yang menghantarkan dia mai daripada Rasul. Sebab tu Quran dan Sunnah tak ada perbahasan. Ya Allah SWT. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikut. Dia tak tanya dah. Allah SWT. Dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi. Jadi hukum akal ni dia bahagi pula pada 3. Tadi 3 dah, ni 3 lagi. Dia nak ingat hak sebelum ni berapa dah? Lepas 2, 3, lepas 3, 2, lepas tu patah 4. Ni keluar 3, dah 3, mai 3 lagi pula. Jadi Allah SWT, dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi, seperti lagi akan datang sebutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dekat dulu. Dia tak ada banyak sangat. Dia lepas 3, lepas 3. Lepas tu orang tanya mengaji apa? Mengaji 3 dia dah. Dia ingat tu kan Allah. Baik. Jadi faham lah. Jadi kalau orang tanya kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hukum ni ada berapa? Maka hukum dalam syariat ni dia terbahagi kepada 3. Itu pertama hukum syarak, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Jadi hukum akal ni apa dia? Yang terkait pada akal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia nak buat satu benda tadi ni, dia fikir tadi. Lepas tu hukum adat ni lagu mana? Hukum adat ni benda hak kita ulang duk buat. Kita duk ulang buat tu nama hukum adat. Faham? Hukum syarak lagu mana pula? Hukum syarak ni apa hak Nabi bagi tahu. Jadi mudah tak nak faham? Allah SWT. Ini 3 tu je. Kita mengaji hak tu je nak yang ni. Macam sikit pula Ustaz mengaji. Syarah tadi kami peding kiap lah. Tu keistimewaan baca kitab kuning lagu. Allah SWT. Baik, jadi insya-Allah moga-moga Allah jadikan kita semua ni termasuk daripada kalangan hamba Allah yang bertakwa, diselamatkan daripada tipu daya nafsu, dan dipelihara daripada segala kejahatan dan kemaksiatan yang menjadikan kita semua ni esok rugi di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga Allah pelihara kita dalam kebaikan. Allah jadikan keluarga kita
seluruh zuriat turunan kita daripada kalangan hamba-Nya yang saleh, diizinkan kita semua untuk mendapatkan syurga tanpa hisab, dan diberikan peluang untuk kita sama-sama berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tuan, macam biasa sebelum tangguh saya nak minta Tuan tolong doakan agar madrasah kita yang kita tengah cari dana untuk siapkan surau kita, surau madrasah, yang mana surau tu kita niat masjid Tuan. Cuma kita tak sebut masjid, kita sebut surau. Sebab kalau ikut ni Allah SWT dalam kitab fiqah mana ada surau, yang ada masjid dengan musola ya. Allah SWT. Tapi Melayu ni dia istimewa Tuan. Dia nak bagi beza masjid yang boleh buat Jumaat dengan masjid tak boleh buat Jumaat ni dengan istilah surau. Jadi surau ni sebenarnya masjid Tuan. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad tentang tolong doakan bunyi pula Allah SWT. Tuan tolong doakan agar dana yang kita nak, yang kita perlukan untuk mulakan pembinaan surau ni Allah Ta'ala mudahkan. Sebab saya tak pulun sangat cari duit Tuan. Sebab zaman ni zaman fitnah. Fitnah ni banyak sangat. Jadi saya pun nak kena hati-hati. Tak mahu dengan sebab kita duk pulun cari duit menyebabkan akhirnya orang jauh dengan kita. Sebab orang ni kalau minta duit dia lari Tuan. Minta doa dia tak lari. Dia kata saya minta doa dengan Tuan. Kalau saya minta duit setiap kali main dia minta duit Tuan, tolonglah tahan pula kat luar pegang pisau. Apa main duit seorang sikit kan. Esok main dengar ni kuliah Ustaz Rasdan jangan main. Jadi kita tak mahu macam tu. Jadi saya harap Tuan tolong doakan supaya pembangunan madrasah kita dipermudahkan Allah Ta'ala. Allah bersama-sama. Sebab nak mula buat tapak masjid ni Tuan, saya kena ada 750,000. Jadi nak mula tu nak kena ada 100,000 dulu. Dah ada 100 tu kita dah boleh jalan dah sikit. Walaupun tak boleh buat sepenuhnya, tapi korang boleh jalan. Saya itu siap sampai tanya dah boleh tak kalau kita nak buat, sebab kita nak pakai 63 batang tiang. Masjid kita tu nak buat 63 batang tiang. Jadi saya tanya boleh tak kalau kita buat satu-satu? Boleh je lah. Sebatang 4,500. Ya dah. Nak tanam tu sebab kita nak buat piling kan. Jadi kalau buat sebatang 4,500 kali 63. Dia akan jadi banyak Tuan, lagi mahal nanti. Jadi dia kata tak apalah Ustaz cari duit sikit-sikit dah, ada 100,000 ke dia kata kita boleh jalan sekali harung untuk piling tu saja. Lepas tu hak lain tu dia naik sikit-sikit. Sebab tu boleh, hak lain tu boleh buat sikit-sikit. Jadi untuk piling tak boleh Tuan. Piling ni kita kena jalan serentak. Jadi sebab tu Tuan, saya masih dalam usaha tengah kumpul dana. Ya Tuan tolong doakanlah. Moga-moga Allah hadirkan jutawan-jutawan ya, hamba-hamba dia yang Allah bagi nikmat harta, yang terbuka hati dia nak bantu kita mulakan kerja-kerja piling tapak surau kita insya-Allah. Dan tolong doa ya. Dan ada masa Tuan jemputlah mai ke tapak madrasah kita. Tuan mai, Tuan berhenti masuk dalam tapak tu, Tuan angkat tangan doa, ya Allah tolong jadikan tempat ni berkat, jadi manfaat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami yang main doa ni juga boleh menumpang kebaikan tempat ni di yaumul qiyamah esok. Tuan tolong doa macam tu ya. Boleh lah? InsyaAllah moga-moga dengan berkat doa semua Allah Ta'ala kurniakan kebaikan yang banyak buat kita semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.